Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang join. Terima kasih. Seperti biasa kita akan baca hadis Fadilat Zikir, insyaAllah. Dalam ni dia Fadilat Zikir ni, hadis ni panjang ni. Hadis ni panjang. Kita akan cuma baca satu yang. Cuma baca satu, pertengahan kita berhenti. Dia ada dua, dalam penerangan tu dia ada dua cerita yang menarik yang akan bagi kita pengajaran, kefahaman tentang ikhlas, kan? Cerita tentang apa? Seorang raja yang zalim, kan? Dengan seorang yang berani, kan? Berani. Dan kita dengar cerita ni, kita akan tahu apa yang dikatakan ikhlas. Dan satu lagi, cerita tentang seorang abid dengan syaitan. Betapa lecehnya syaitan. Seorang abid ni kan orang yang dekat dengan Allah SWT. Banyak berzikir, banyak mengingati Allah, banyak ibadat. Banyak ibadat. Tapi dia orang, walaupun orang banyak ibadatnya tu, Allah syaitan ni, dia bijak. Banyak ilmu, kan. Dia tahu taktik nak kena orang. Tu kadang-kadang kita tengok, apa ni orang-orang yang apa banyak ilmu tentang agama tapi boleh buat maksiat, kan. Boleh terjerumus ke bidang, terjerumus dalam perkara-perkara yang tak sepatutnya buat. Kata dahsyat. Sebab apa? Dia pandai ni. Bila lagi tinggi ilmu seseorang tu, lagi terima kasih. Goal boxing glove. Bagi bukan goal boxing glove bagi dia dah. Orang yang bagi ni goal. Siapa nama? Tak ada nama. Okey, go to go. Panjang. Go to go, terima kasih bagi gift. Jadi memang syaitan ni dia ketua dulu Azazil, nama dia Azazil. Dia punya ibadat, masya-Allah. Dahsyat dia punya ibadat. Kan? Jin, asal daripada jin daripada api, kan. Jin daripada api, malaikat daripada nur, cahaya. Jadi ketua ni Azazil ni pernah jadi ketua kepada para malaikat alaihissalam atas dia punya ni ibadat dia. Dahsyatlah. Ibadat dia tinggi. Sangat ni. Dahsyat dia punya ibadat dia. Berapa puluh tahun, kan. Berapa puluh. Dah lama betul dia ni. Terima kasih yang bagi Rus. Sama juga. Go to go. Bukan on. User 004. Nama betul tak tahu. FYP Majayah. Terima kasih selalu join. Majayah, bang. Nabi wafat bila ya? 12 Rabiul Awal. Tahu apa tak? Allah SWT. Sama dengan kelahiran Nabi SAW. Special lah. 12 Rabiul Awal juga. Tahun berapa? Tahun berapa hijrah? Tak lah. Pakcik. Allah SWT. Allah SWT. Tak ingat.
Tanya. Tanya. Tahun berapa hijrah tu? Allah SWT. Apa? Tahun pun tak ingat. Tapi ni tarikh ingatlah 12 Rabiul. Wafat dengan lahir sama. Apa lagi? Terima kasih Senros FYP. Alhamdulillah FYP. Your Secret MIA. Nama sampai Your Secret MIA. Itu nama aja noh. Your Secret MIA. Jadi kita akan dengar dua cerita ni. Dalam keterangan tu ada dua cerita. Satu lagi cerita tentang Abid ditipu oleh syaitan yang merupa sebagai orang tua syaitan pandai dia trik seorang abid tapi dengan izin Allah kan dia trik orang abid ni. Itu berkenaan dengan ni lah berkenaan dengan ikhlas jugalah. Okey, kita baca. Jadi kita akan baca pertengahan, kita akan berhenti, kita akan baca sekali lagi cerita tentang Ammar radhiyallahu anhu yang mana mak bapak dia dibunuh oleh Quraisy orang Islam kan, zaman mula-mula nak naik tu zaman. Okey, kita mulakan dengan bacaan hadis dululah insya-Allah. Fadilat zikir. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli ala Rasulullah al-Karim. Amma ba'd. Bacaan hadis dari kitab Fadilah Amal oleh Syekhul Hadis Hazrat Maulana Muhammad Zakaria rahmatullahi alaih. Hadis Fadilat Al-Quran, hadis yang ke-10. InsyaAllah. Hazrat Anas bin Malik radhiyallahu anhu memberitakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum yang berkumpul itu lalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka hanya inginkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan mereka akan diseru oleh malaikat alaihi salatu wasalam dari langit dengan berkata bahawa bangunlah keampunan untuk kamu dan sesungguhnya kejahatan kamu telah diganti dengan kebajikan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Bazzah dan lain-lain. Dalam riwayat Tabrani dan Sal bin Hanzaliyah dan Baihaqi dari Abdullah bin Mughaffal ada tambahan. Tidaklah berkumpul satu kaum dalam satu majlis lalu mereka berpisah dari majlis itu tanpa berzikir kepada Allah SWT kecuali majlis itu akan menjadi kerugian bagi mereka pada hari kiamat. Sebaliknya, menurut hadis yang lain, jika sesuatu kaum berkumpul di satu majlis kemudian berpisah dari majlis itu tanpa zikrullah, maka majlis itu akan membawa penyesalan kepada mereka pada hari kiamat. Okey, kita terus baca ni keterangan. Yakni mereka menyesal kerana majlis itu telah disia-siakan dan tidak mendatangkan sebarang keberkatan kepada mereka. Ada kemungkinan besar majlis itu akan menjadi sebab tertimpanya bala bencana ke atas mereka. Disebutkan dalam sebuah hadis bahawa jika ada suatu majlis pesertanya tidak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak pula berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu adalah seperti orang yang berpisah dari keldai yang mati. Diterangkan dalam sebuah hadis yang lain bahawa
Subhanallahi wa bihamdih. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Merupakan kifarah majlis. Maka hendaklah membaca doa tersebut pada penutup majlis. Diterangkan dalam sebuah hadis yang lain bahawa jika peserta dalam suatu majlis itu tidak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak pula berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka peserta majlis itu akan menyesal dan mengalami kerugian yang besar pada hari kiamat. Terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala sama ada mengampunkan mereka dengan limpah kurnianya ataupun menyiksa mereka. Dalam sebuah hadis yang lain ada disebutkan bahawa hendaklah menunaikan hak majlis, iaitu hendaklah memperbanyakkan zikir. Tunjuklah jalan kepada musafir apabila mereka memerlukan panduan, dan apabila terpandang sesuatu yang tidak baik, maka alihlah pandangan daripadanya, atau pandanglah ke bawah agar jangan terpandang kepada perkara itu lagi. Hazrat Ali radhiyallahu anhu berkata, siapa yang menghendaki supaya amalannya ditimbang dengan penimbang yang besar, yakni mencapai ganjaran yang tidak terhingga banyaknya sehingga memerlukan penimbang yang besar, maka hendaklah dia membaca pada penutup setiap majlis, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berita gembira yang disebut di dalam hadis di atas adalah kejahatan akan diganti dengan kebaikan. Terdapat juga dalam Al-Quran pada penghujung surah Al-Furqan, setelah Allah SWT menerangkan beberapa sifat orang mukmin, lalu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Maksudnya, maka mereka itulah yang kejahatan mereka diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebajikan, dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Furqan ayat ke-70. Tentang pengertian ayat yang tersebut di atas, para mufassir mempunyai beberapa pendapat, iaitu ayat di atasnya pengertian ayat. Satu, kejahatan akan diampunkan dan kebajikan akan kekal. Kejahatan diampunkan boleh juga dikatakan sebagai satu penggantian bahawa kejahatan mereka tidak tertinggal sedikit pun. Dua, pengertian pada ayat ni, daripada keadaan seseorang yang melakukan kejahatan, Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepadanya untuk melakukan amalan yang baik. Sebagaimana orang berkata, daripada panas bertukar menjadi sejuk. Dan pengertian yang ketiga daripada ayat ini, perangai mereka yang ada hubungan dengan kejahatan diubah kepada kebajikan, iaitu perangai manusia adalah tabiat yang tidak akan berubah. Seperti kata perumpamaan, bukit mungkin berubah tetapi tabiat semula jadi manusia tidak mungkin berubah. Perumpamaan yang sama juga disebut dalam sebuah hadis bahawa Rasulullah SAW bersabda, jika kamu dengar bahawa sebuah gunung telah berubah ke tempat yang lain, maka bolehlah kamu membenarkan perkara itu. Tetapi sebaliknya, jika kamu mendengar bahawa tabiat seseorang itu berubah, maka janganlah kamu mempercayai perkara itu. Hadis ini menunjukkan bahawa
Perubahan tabiat. Tuh nak sekejap. Okey, hadis ini menunjukkan bahawa perubahan tabiat manusia lebih sukar daripada perubahan kedudukan sebuah bukit. Di sini timbul satu kemusykilan, iaitu jika begitu apakah yang dimaksudkan dengan mengislah tabiat manusia yang dilakukan oleh para ulama tasawuf dan ahli sufi? Jawapan kemusykilan di atas ialah tabiat manusia tetap tidak berubah, tetapi yang berubah ialah hubungannya dengan sesuatu. Misalnya, seorang yang bertabiat pemarah, maka sangat susah tabiat pemarah itu untuk lenyap sama sekali dari jiwanya melalui pengislahan dan mujahadah ulama tasawuf. Tetapi hubungan kemarahannya dengan sesuatu perkara boleh berubah. Misalnya dahulu kemarahannya membawa dirinya kepada kesombongan, melakukan kezaliman dan lain-lainnya. Kini sebaliknya kemarahannya mulai terhadap penderhakaan kepada Allah SWT, perlakuan maksiat dan lain-lain. Hazrat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dulunya sentiasa menyusahkan orang Islam, setelah beliau beriman dan kesan daripada bergaul dengan Rasulullah SAW, penentangan mulai beralih pula terhadap orang kafir dan orang yang jahat. Demikian juga dengan keadaan tabiat dan perangai yang lain. Keterangan tersebut dengan jelas menunjukkan bahawa Allah SWT mengubah hubungan tabiat dan akhlak seseorang daripada melakukan kemaksiatan kepada membuat kebajikan. Kesihatan. Jadi jelas ini kan, ada hadis beritahu tabiat kita tak akan berubah. Kalau pemarah, pendiam, tak akan berubah. Tapi cara macam mana nak salurkan marah tu kan boleh berubah. Nak guna, macam mana kita pandai gunakan kemarahan tu ke jalan Allah SWT, di sinilah maksudnya kan. Dulu macam Saidina Umar dalam cerita ni kata, dia memang pemarah ataupun garang. Dia Saidina Umar radhiyallahu anhu ni memang garang orangnya, kan, garang. Tapi bila masuk Islam dia garang pada orang kafir, kan. Ubah garang tu mesti garang, tabiat garang tu tak akan berubah. Jangan kita cuba nak ubah, susah nak ubah. Ataupun sini Nabi SAW dalam hadis pun sini kata, kan, tabiat seorang itu berubah, janganlah kamu percaya kalau orang kata dia itu dah berubah, tabiat dah berubah, tak. Sebab yang ni Nabi sendiri jangan percaya hadis ni Allah ni. Jadi itulah macam inilah, macam yang dijelaskan tu, macam mana kita nak apa, maksudnya macam mana kita nak islah, kan, kebaikan. Dia kebaikan dia nak bawa tu kemarahan tu kepada yang kebaikan. Gunakan kemarahan tu kepada yang kebaikan lah. Dan ni cakap, kan. Dulu marah, kan, marah apa orang Islam, apa ni kan, terhadap orang Islam buat baik tu marah, semua marah, kan. Tapi bila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, dia gunakan kemarahan dia tu, sifat tabiat kemarahan tu, dengan apa, pada ni lah, pada orang yang buat maksiat, kan, maksiat, kezaliman, kan. Jadi tabiat tu ada tak, tak akan berubah. Jadi pengertian ayat yang tadi Al-Furqan yang keempat ialah Allah SWT akan memberi taufik kepada mereka untuk bertaubat daripada setiap kejahatan.
Apabila teringat kembali setiap doa yang lalu menyebabkan seseorang itu akan menyesal dan bertaubat. Ganti bagi setiap satu dosa adalah pahala yang diperoleh melalui taubat yang merupakan ibadat yang diganjari dengan pahala. Taubat itu sini memang jelas macam dikatakan, kita nak taubat tu first kena tinggalkan taubat tu lah, pakcik belajar kan. Kena tinggalkan perbuatan maksiat tu. Nombor 2, menyesal macam ni kata kan, menyesal. Satu lagi, elak daripada melakukan. Dan kita kena banyak berzikir ni lah, astaghfirullahalazim. Tok Guru kata astaghfirullahalazim, ramai kita, macam pakcik pun selalu dia ingat minta ampun kan. Sebenarnya kita zikir istighfar tu, astaghfirullahalazim tu sebenarnya kita mohon pada Allah SWT supaya dijauhkan daripada melakukan maksiat dan dosa. Kan? Istighfar tu, astaghfirullahalazim tu adalah kita memohon pada Allah SWT jauhkan dari melakukan dosa atau maksiat. Itu untuk guru pakcik bagi tahu lah. Bagi tahu selama ni minta ampun. Dosa-dosa kecil kita tengok daripada hadis-hadis yang kita baca. Contohnya macam solat kan, solat 5 waktu, dosa-dosa kecil tu dengan automatik terampun. Terampun walaupun kita tak buat taubat nasuha kan. Taubat nasuha kita belajar untuk dosa-dosa besar lah kan. Dosa-dosa besar, no. Dosa-dosa kecil ni memang kita buat amalan biasa kan, buat baik pada buat amalan-amalan kebajikan dengan sendirinya terhapus. Itu kadang-kadang dalam hadis saya kata satu waktu bila kita sembahyang tu dosa antara tu hilang, dihapuskan. Dosa kecil lah. Dosa tengok perempuan kan, tengok perempuan pakai aurat dia kan, yang bukan salah kita pun kan, tapi itulah kan, macam dalam ni bagi tahu hadis tadi kan, kita tengok lepas tu suruh rendahkan pandangan kan. Kalau first time tengok no choice kan, no choice, tak boleh nak kata apa kan. Takkan kita tunduk terantuk habis kepala kan, terantuk. Jadi bila dah ternampak macam tu, kena tundukkan pandangan kan, ataupun beralih. Tapi sekarang dah kalau beralih pun nampak lagi sini beralih, Allah tak tahu nak buat apa. Tak tahu. Sebab itulah dulu pakcik ada bercadang nak dah tua-tua ni kan. Nak elak daripada semua tu. Ingat nak pergi mana tau, pergi duduk dekat Madinah. Memang target lah pakcik dengan ni. Dengan isteri kan, kami cadang kan, dah dekat tua. Dah ibu bapa tak ada kan, tanggungjawab kita pada ibu bapa pakcik dah tak ada, pakcik nak pergi kan. Itu duk fikir macam tu lah kan, cadang macam tu kan, cadang macam tu. Tapi sekarang sama ya kan, dah dulu lain kan, masuk yang MBS ni habis kira tak ada keistimewaan lah. Sama macam kita lah, sama dia buat macam kita juga lah. Bebas kan, tak orang-orang bukan Islam pun boleh masuk kan, boleh masuk Madinah kan. Cuma dalam kawasan Tanah Haram tu yang tak boleh masuk, tapi masuk Madinah boleh lah kan. Dulu susah nak masuk kan kawasan dia. Jadi semua orang pakai ni, tutup ni kan, kira makna free hand tak boleh lah kan. Tapi sekarang rasa boleh lah, Jadi macam mana, sama juga dengan Malaysia, duduk Malaysia. Duduk Malaysia. Tapi Tok Guru pakcik bagi tahu lah, Tok Guru pakcik kalau nak pi sekarang, kalau nak pi lebih baik pergi ke Yaman, ke ni lah, Tarim tu memang suasana ni lah,
suasana macam dulu, suasana kan, semua orang tutup aurat kan, pakai purdah kan. Jadi tak perlu kita nak macam elak daripada ni kan. Habis Tok Guru beritahu, habis dia kata selagi ibu bapa kita ada, tanggungjawab kita. Tak boleh pi kita. Pakcik tahulah. Memang selagi ibu bapa pakcik ada, memang tak nilah. Tapi dia tanya pula. Dia tanya, macam mana ibu bapa isteri pakcik kan? Kata masih ada lagi. Kalau ada mereka pun kan, walaupun bapa mentua dengan mak mentua, memang kita kena tanggungjawab kita kan. Walaupun ibu bapa sendiri tak ada kan, tapi kalau masih ada ibu bapa isteri kan, memang tak boleh tak. Sama juga macam ibu bapa kita kan. Kalau dia orang kecil hati, kita pi dia orang kecil hati kan, dia rasa pi nak lari daripada sebab tak nak jaga kita dah kan. Kalau dia pikir itu kecil hati, berdosa, tak bersyukur Allah macam tu. Macam tu lah. Ibu bapa pakcik, isteri pakcik memang inilah, masih banding dengan ibu bapa sendiri lah. Jauh beza lah umur kan, masih muda lagi, masih muda lah, umur 60-an kot, 60-an. Jadi tak tahulah. Kalau tahrim tu tujuan kita nak dekat dengan Nabi SAW kan. Tiap-tiap pagi boleh pergi Masjidil Haram kan, pergi kira tiap-tiap hari boleh pergi jumpa lah kan. Itu yang nak pergi Madinah kan. Duduk kat Madinah jadi orang Arab. Tapi kita merancang, Allah yang tetapkan. Tak tahulah. Panggil juga kan, kalau nak mati di sana kan. Tak tahu Allah sana. Semua Allah dah tetap lah pakcik nak mati kat mana. Apa ulama beritahu? Ustaz beritahu. Ustaz mana? Ustaz apa lupa. Dia kata sebelum kita dijadikan kan, tapi apa? Jangan bagi gift. Terima kasih pakcik tak pasal. Terima kasih pada yang bagi gift, yang follow. Yang follow, terima kasih. Jadi sebelum kita lahir tu kan, dicampur malaikat, ada seorang, bukan seorang lah, ada satu malaikat, dia akan campurkan tempat kita mati nanti. Tempat di mana kita akan mati, campur dengan ni kita punya sperm kan, air mani, bergaul kan, tempat yang kita ni. Di situlah kita akan mati. Memang dia dah tetap dah kan, tetap kan. Kalau mati dekat Madinah ataupun Haramain kan, dekat Mekah, alhamdulillah, Allah kita tak tahu lah, kita tak tahu. Rezeki masing-masing kan. Contohnya macam kita mati-mati duduk mati-mati dekat Kelantan contoh kan, Kelantan. And then kita katalah kita nak mati dekat Kedah kan. Lepas tu tengok-tengok kita duduk di Kelantan, and then mati di Kelantan. Memang dah ditetapkan. Kadang-kadang kita duduk Kelantan, tengok bila mati-mati kita nak bawa balik pergi Kedah, memang sebab kita punya tanah tempat kita mati tu di situ. Memang Allah dah tetapkan. Yang tu ulama kita, dah ditulis di mana kita nak mati. Jadi kita boleh berdoa lah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam uncle. Terima kasih apa? User nama apa? Apa lah? Tak tahu, aku semak. Macam-macam lah. User seronok. Seronok tengok user punya nama. Macam-macam apa. Nah, terima kasih join. Apa? Terima kasih. Jadi apa nak cakap apa. Okey, nak taubat nasuha ni memang ni dia kena 4 sebenarnya, ada 4. 1 tinggal perbuatan maksiat. 2 menyesal apa yang perkara maksiat yang kita buat tu kan, dan tak melakukan semula maksiat tu. Kita elak. Untuk elak tu Tok Guru kata kita kena banyak berzikir. Kerana zikir ni memohon Allah SWT jauhkan kita daripada melakukan maksiat-maksiat itulah dan dosa-dosa. Yang kalau ikut orang sufi kan, orang sufi
apa, kalau orang sufi dia orang tak kira dosa besar ke orang kecil. Dosa besar ke orang kecil dia orang tak kira. Sama aja dia. Nah, dosa kecil ni ciput tu pun kecil sebesar zarah tu pun dia orang terasa macam gunung nak hampat dalam kepala. Hampat. Kita bayangkan satu zarah kata kita buat dosa, ada balasan Allah akan bagi. Kalau kita buat kemaksiatan satu zarah pun kan akan dibalas dengan adilnya kan. Jadi bayangkanlah kalau katalah macam kecil sangatlah kan. Mungkin azab dia kecil kan. Kecil untuk bersihkan kecil. Contohnya sehari ataupun 1 second di kena hantar masuk neraka kan sebagai balasan azab. Dikira. Katakanlah dikira. Bayangkan satu saat di akhirat. Kalau di-convert ke masa dunia, kena kali 1000, 1 minit. Allah terima kasih. Bagi love you. Satu hari di akhirat, satu hari di akhirat bersamaan 1000 tahun di dunia. Jadi bayangkanlah, walaupun satu saat tu, Allah, berapa hari kita tak tahu. Boleh kira lah, boleh kira. Jadi bukan satu saat. Kita nak kena dilempak ke neraka tu satu saat, Allah tak tahu. Masuk saatnya Allah tak tahu. Umpamanya katalah, contohnya lah, kita ni Allah bagi contoh lah. Allah bagi contoh cerita Allah cerita neraka tu, api dia kan, api yang sangat ni sampai jadi hitam punya panas kan. Allah kalau dengar dalam Al-Quran, dia punya panas tu dahsyat kan. Jadi nak tahu panas dia macam mana, kalau kita pergi tengok esok kan, National Geography tu buat pengembaraan dekat gunung berapi gunung berapi tu kan, tu yang menggelegak lava tu Allah, macam mana lah kalau kita dah dekat pun habis hangus, belum sampai dekat hangus kan. Ni bayangkan api neraka dia punya panas dia berapa kali. Allah takutlah. Memang takut kan. Memang takut. Jadi tu bagi itu yang ahli-ahli sufi fikir macam tu. Kefahaman dia Allah bagi pada mereka kan, yang banyak beramalan kan, yang sentiasa ni kan, orang sufi ni kan fikir untuk macam mana nak dapat keridhaan Allah kan. Takwa dia orang tu kan, dia orang dapat faham tu, tapi kita tak dapat faham. Sebab apa? Dia nak bagi faham tu Allah SWT kan. Jadi kalau dengar memang takut tu, dia orang walaupun dosa kecil tu dia rasa macam satu gunung hampak kepala. Kita kalau biasa kita duk rasa macam dosa kecil tu macam lalat hingga tepi macam tu ya kan. Macam dalam hadis begitu. Bagi orang yang ni yang tak ambil berat tentang ni kan, biasa yang anggap maksiat tu perkara kecil, seolah macam ni lalat hingga tepis kan. Tapi orang sufi tak, dia anggap macam walaupun kecil tu, dia anggap macam gunung besar nak hampak atas kepala. Bayangkan. Tapi betul lah macam ni kan, satu zarah kecil dia balasan zarah sekecil itulah. Satu zarah tu mungkin berapa saat, tapi saat bila convert berapa hari akan jadi. Berapa hari kalau kena api neraka tu, bayangkan kita pergi dekat dengan lawa tu kan, lawa gunung berapi kan. Memang tak sampai kita tengok ada orang tu baling, dia tunjuk kan, baling batu, kira belum sampai tu dia punya bahang tu bakar Allah. Bayangkan, takut lah. Memang kita tak boleh, memang tak boleh tahan lah macam mana, no? Tak tahu macam mana nasib kita. Tak tahu, takut. Jadi itulah kalau boleh kita dapat Allah di sini, Allah bagi faham macam apa yang pak cik cakap kan. Pak cik pun dia faham, kita tahu kecil besar sama ya. Kecil besar sama ya kan. Yang kecil pun kita takut, yang besar pun kita takut. Jadi tu orang sufi kan, dia tak ada istilah dosa kecil, dosa besar kan. Kena kecil pun Allah perik dia punya ni.
Bagi dia orang dosa kecil, dosa besar sama. Itu yang kita nak kena belajar dekat apa dalam ilmu tasawuf tu. Macam mana kita nak dapat amalan-amalan seperti orang sufi buat kan. Sebab kita harap apa rahmat Allah SWT ya. Kita harap rahmat kita memang nak masuk syurga ni macam tu beritahu kena keadilan Allah SWT. Orang masuk neraka ni sebab keadilan, bukan kezaliman Allah SWT terhadap hamba dia. Sebab keadilan Allah nak bagi pada hambanya. Contohnya di dunia dia bunuh orang, and then dia terlepas. Kalau dia mati macam tu saja kan, tak ada pembicaraan. Orang yang kena bunuh tu naya kes naya, betul tak? Tak adil bagi orang tu, betul tak adil kan? Walaupun terlepas di dunia kan, dia bunuh 8 orang sekaligus pun kan, and then kan, ataupun sengaja ataupun sebab kelalaian dia kan, dia bunuh 8 orang di sini dia boleh dia boleh ambil lawyer macam mana pun kan, tapi di akhirat dia takkan terlepas. Allah akan bagi seadilnya. Di sini orang kata Allah tak adilnya kan, budak-budak lagi bunuh sampai sampai 8 orang kan. Tapi dia dengan kehebatan hujah daripada peguam-peguam lala terlepasnya tu. Adil tak? Kita rasa tak adilnya, betul tak adil. Tapi di akhirat Allah akan tunjuk. Tu di akhirat Allah sediakan neraka sebagai baru orang tak akan bertikai. Kata memang Allah Maha pengadil. Kan? Kita masuk syurga ni orang yang buat maksiat yang zalim tu masuk syurga sebab keadilan Allah SWT. Kan? And then kita masuk syurga ni bukan sebab kita banyak pahala lah, kita hebat lah kan? Kita hebat tak? Kan? Sebenarnya pahala yang Allah bagi tu Allah kan tak boleh cover apa yang nikmat Allah bagi tu. Ulama kata nikmat Allah. Mata saja tengoklah mata tu nilai sebentuk mata tu kan berapa harga tak ternilai dengan wang ringgit. Tak ternilai dengan wang ringgit harga tu. Kalau kita tanya pakar pengamal tu dalam urat macam-macam urat dah. Kalah real tu, real dekat kalau di Tokyo tempat pak cik tu belajar tu, real kereta api tu dalam tu Allah tu punya kalau kita tengok dia punya map tu masya-Allah dia punya real tu kan bersilang-silang tu macam ni tak ada tempat kosong, dia orang susun elok. Macam mata dia punya urat kalau kita tengok mikroskop ni urat dia Allah bercambah mata. And then bayangkan mata Allah bagi punya hebat tak hebat tu di mata ni dia ada kornea tu bila habuk tu kan, bila habuk kecil habuk sentuh je kena kornea terus keluar air mata. Keluar nak bersihkan balik macam pembersihan secara automatik kena dia ni keluar air mata dia bersih, dia keluar air mata untuk sapu bersih. Dia macam wiper. Hebat tak hebat tu. Hebat tak hebat. Jadi tu yang Tok Guru kata kan, nak pahala sepatutnya nak kita nak kumpul pahala, nak ganti balik nikmat yang Allah bagi takkan sama lah, takkan dapat lah nilai yang Allah bagi tu. Nilai mata sajalah, kan. Ini apakan lagi nilai lain kaki tangan yang kita boleh jalan kan. Memang kumpul banyak macam mana pun tak samalah. Ibarat macam seorang ibu melahirkan anak kepayahan ataupun kesakitan nak melahirkan tu. Kalau kita dengar
apa ibu kita cerita apa nak lahirkan kita tu berapa urat putih. Berapa urat putih kan. Bayangkan punya sakit. Kadang-kadang pak cik sakit, pak cik sakit kadang-kadang sakit lah cakap sakit macam orang nak melahirkan apa apa memang apa wife pak cik memang Allah pandai kan tak rasa dah. Kadang-kadang pak cik sakit rasa macam dia kata tak boleh challenge. Tak boleh challenge lah. Kalau orang lelaki teriak lagi dah kan. No? Jadi sama je kan, tak boleh lawan apa sakit ibu bapa apa seorang ibu melahirkan anak kan, tak boleh nak beza tu. Kita nak balas balik memang tak terbalas. Tak terbalas. Buat baik macam mana pun kan. Beli apa kereta besar apa rumah besar tak sama dengan ni kan apa sakit dia apa melahirkan. Jadi pak cik ingatkan diri pak cik apa itulah apa kena utamakan ni lah apa pun kan. Ibu lah, terutama ibu 3 kali dan bapa sekali, itu dia. Apa ditanya kepada Nabi SAW kan, kita nak khidmat kepada tapi first ibu, kedua ibu, ketiga ibu, keempat pun kan. Tu apa berapa besarnya pengorbanan ni. Tambah macam ni lah, kita nak ganti balik memang tak terganti lah, memang tak sama lah kan, tak sama. Jadi tapi tak sama makna dia kalau nak harapkan pahala yang kita buat ni nak cover balik nikmat yang Allah bagi, memang tak tercover lah. Tak boleh nak balas, tak boleh balas tu. Habis pahala tu pun Allahnya. Allahnya kan, segala apa yang ni kan, pahala tu pun Allahnya kan. Tapi macam mana apa tu apa kita masuk syurga tu dengan ni dengan rahmat Allah SWT. Kalau nak ikut tak kira apa kalau nak ikut memang tak dapat, memang tak boleh nak apa bayar ni lah harga syurga tu. Entrance untuk macam mana nak tahan rasa macam mana nak tahan masa marah tu. Marah ni kan macam tadi kata kan, kita kalau ada sifat marah memang tak boleh ubah. Nabi ke sendiri kata baru kan Nabi SAW dah bagi tahu. Kita baca dah tak baca kan, contoh ni kan kita dah baca kan, contoh macam Saidina Umar radhiyallahu anhu kan, dia kata dia memang suka apa, memang pemarah orang ni tau, pemarah. Satu yang pelik ni bila apa ada seorang kan, dia bergaduh dengan isteri dia kan, sahabat kan, lepas tu nak minta apa konsultan lah bukan konsultan counseling. Saidina Umar kan pemarah dia kan, Saidina Umar. Lepas tu ada seorang sahabat lain pergi jumpa sahabat lain, tapi nak minta apa counseling counseling pada Saidina Umar radhiyallahu anhu yang pemarah ni kan. Pipi dia dengar Saidina Umar kena meletak dengan isteri dia, lalat tak jadi. Walaupun marahnya tu, tapi itulah ya, macam mana dia boleh tahan. Dia macam mana boleh tahan kan? Ada dia kena kontrol pasal walaupun dia ni pemarah orang kan. Macam kita tengok apa pemarah ni memang sifat tabiat. Apa cara rasanya nak tahan ni, satu lagi ambil uduk lah. Ambil uduk ataupun duduk tengah marah kita duduk tengah berdiri kita duduk. Kalau duduk tengah duduk kita tidur. So cool down dengan marah. Satu lagi ni Tok Guru bagi tahu. Ini memang apa tips lah. Tips. Satu lagi kita kena belajar sifat 20. Pelik lah no. Apa kaitan dengan sifat 20? Okey. Dalam sifat 20 kita tahu apa semua yang terjadi ni dengan kehendak Allah SWT kan. Kita apa orang tahu apa
apa kata sifat marah tu memang tabiat kan, memang tabiat kan. Kita suka marah kan, kita suka marah kan bila apa-apa marah. And then kita tengok orang tu buat apa, orang buat apa ni bagi kita marah. Bukan saja kita nak marah kan. Selalunya kita marah ni sebab ada lah orang buat tak betul dengan kita marah kan. Bukan duduk-duduk saja macam hobi kan, duduk-duduk saja marah, itu pelik kan, pelik. Tapi yang jenis apa selalu bila orang buat sesuatu yang menyakitkan hati kita marah kan. Kita marah. Jadi kalau kita faham dengan sifat 20 ni, setiap apa yang terjadi itu adalah dengan kehendak Allah SWT kan. Untuk berkata kita kena ingat apa yang jadi, walaupun dia tu buat salah dengan kita, semua sebab apa nak buat macam mana, semua Allah dah tetap lah dia akan buat bagi kita sakit hati. Jadi bila kita fikir-fikir kan, fikir-fikir nak marah apa buat apa nak marah, memang Allah dah nak buat bagi macam tu. Buat macam tu kan, nak buat macam mana kan. Ada seorang wali kan, seorang wali apa, dia wali kan. Jadi tahulah bila orang wali, orang ingat cucu-cucu dia pun semua wali lah, padahal bukan wali kan. Dia saja wali kan, orang lain tak wali lah, mungkin kuali kan. Kan orang biasa lah kan, macam anak Nabi Nuh AS, Nabi Nuh AS kan, apa lepas masa dia tengah banjir tu kan, anak dia tak mau ikut, apa Ham kan, nama Ham Kayam Allah sallallahu alaihi wasallam, lupa pak cik selalu ni Yam ketukana. Ham ni dia tak mau ni. Ham tak mau ikut. Tapi Nabi Nuh AS sayang kat dia kan. Anak lah. Siapa tak sayang kan. Jahat macam mana pun memang kalau anak kita sayang kan. Kadang-kadang kita rasa bersalah kan. Salah sebab itu satu masalah kan. Apa bila anak apa kita daripada kecil kita didik elok kan. Bila mai besar dia berkawan, dia terpengaruh dengan lalas jadi yang tak bagus, anak yang tak bagus. Tu berkawan tu penting kan, Jadi bila dia besar, dia sendiri pilih apa kawan yang tak ni, lalas dia pun habis. Jadi jangan salahkan ibu bapa. Pak cik pantau orang salahkan ibu bapa. Bila anak jahat je salahkan ibu bapa. Tak. Bukan, bapa dah okey dah, dia dah jalankan apa? Dia dah jalan tanggungjawab. Dia boleh buat setakat masa berada dengan dia. Bila dia keluar dah habis. Itu pandai-pandai lah dia bawa diri. Kalau dia berkawan dengan orang yang yang boleh bagi mudarat pada dia, habis tu nak kawan tu pakcik selalu pesan pada anak, cari kawan yang elok lah. Cari kawan yang yang boleh bagi kita jadi baik kan. And then dia macam Nabi Nuh kan, dia lalas. Allah kesian lah Nabi Nuh kan. Nabi Nuh kesian anak kan. Siapa tak sayang anak kan. Tapi Allah kata ni dia bukan keluarga kamu. Habis Allah kata dia bukan daripada keluarga kamu. Sebab apa? Dia tak taat dengan perintah masa tu ni lah, perintah bapa dia sebagai seorang rasul kan. Habis kan, nak buat macam mana kan. Hidayat di tangan Allah kan. Tak mau dia banjir tengah naik dia duduk atas bukit, dia ingat tak boleh naik tu. Dia ada rasa safe lah, tak boleh ni, rupanya hapus meninggal kan. Sama juga macam cerita tadi, balik pada cerita wali tu. Ni wali betul kan. Dia wali kan, dia wali tahu kuakan semua, tapi mai tang cucu dia curi basikal. Curi basikal. Nak jadi cerita dia curi basikal kan. Tu habis orang tu mai kan. Ini cerita yang pak cik dengar daripada Tok Guru pak cik lah. Mai bawa ni lah, bawa parang. Marah sebab cucu kamu ni curi basikal basikal. Tu pergi jumpa. Dia kata ni, cucu kamu telah curi ni basikal aku kan.
kan, aku nak ni lah, aku marah kan, nak ni. Lepas tu Tok Wali tu kata, nak buat macam mana? Dah Allah dah tetapnya tu. Allah. Dengar lagi bengang. Tapi memang betul. Dah betul. Nak marah pun no point. Memang dah Allah tetap. Sekarang akan dicuri macam tu. Jadi kita reda lah. Kan. Buatlah macam mana kita nak selesaikan masalah kan. Dia tak nak, dia macam nak ni, nak serang ni lah. Nak serang wali. Belum nak ada tingkat kan. Ada tangga kan rumah. Dan nak tangga terus lumpuh. Lumpuh habis. Itu cerita betul. Lumpuh kaki dia. Jenuh rusung balik. Tapi dia minta maaf lah, minta apa? Tu wali Allah. Ya, wali Allah kita jangan buat main. Kalau kamu nak mengapa-apakan wali Allah, Allah akan isytiharkan perang. Kan? Allah isytiharkan perang. Kan? Jadi salah satu cara untuk ni lah, untuk kita hilangkan marah kan. Kalau orang buat, kita ingat macam tu ya. Kita ingat macam tu. Kan? Kalau boleh lah kan, ingat macam tu. Ya. Kita marah kan sebab orang tu ni, tapi nak buat macam mana dah ditetapkan macam tu kan. Jadi nak marah pun no point lah kan. Kita terima lah. Jadi bila kita tahu semua ni memang zahirnya kan benda boleh buat kita marah, tapi di sebaliknya memang dah Allah tetapkan, dah bagi jadi macam tu. Cuma Allah nak uji kita kan. Allah nak uji kita. Marah tu memang tak boleh berubah. Tapi macam mana kita nak kontrol? Macam mana kita nak kontrol? Wallahu a'lam bisawab. Tapi ada point jugalah kan. Pakcik pun try nak buat macam itulah. Kalau ada buat bagi ni, tapi lala kita dah Allah dah tetap macam tu, nak buat macam mana kan. Sama dengan isteri kata kalau ada yang kita tak suka kan, kita fikir memang Allah dah tetap macam tu, nak buat macam mana kan. Benda tu nak jadi macam tu. Orang yang faham sifat Allah SWT kan. Allah Maha berkehendak kan. Allah Maha berkehendak, dia akan terima. Dia akan terima. Marah tu dia akan jadi cool. Satu lagi cara macam ni lah, ambil semayang kan. Ambil semayang, ambil wuduk, bagi cool. Bagi cool. Pakcik macam tu. Kalau ni terus pi ni boom. Nak buat macam mana perangai marah? Pakcik perangai marah nampak ni kan. Tapi perangai marah perangai marah. Pakcik memang perangai kalau orang buat tak tawan pada anak-anak pakcik marah. Marah. Memang gitu, marah. Kalau orang kacau kalau saya saja taklah. Kalau orang kacau memang pakcik marah. Dia mai pasal marah. Tapi taklah mai tok syekh. Ada setengah orang guna tok syekh. Pakcik makan birthday cake tak? Sebenarnya pakcik tak celebrate. Tak celebrate. Kadang-kadang cuma belanja makan lebih sikit lah. Pergi makan di luar macam tu lah. Tapi tak ada lah kek Allah. Aduh, ini first time dapat kek birthday. Terima kasih banyak-banyak. Allah, ingat apa tanya-tanya. Rupanya bagi kek Allah. Hari ni dalam sejarah dapat kek birthday. Allah, terima kasih banyak-banyak. Siapa dia? Nur Hafizah. Allah, terima kasih Nur Hafizah bagi kek ni. Allah, tak buat post tadi. Tidak boleh buat macam Ariba ni. Tengok pakcik punya ni. Pakcik punya konten baru. Lawak. Tak tahu sekali-sekala nak hiburkan hati. Nak hiburkan hati pakcik buat ni sikit-sikit. Pakcik tak nak serius sangat. Serius sangat. Tapi kan macam Tok Guru kan, Tok Guru macam Ustaz Suzat, kita tak boleh kalau kita nak belajar macam ustaz-ustaz kan. Ustaz-ustaz bila buat live tu kita tak boleh macam pakcik lah. Tu pakcik kan, tak boleh buat macam. Kalau pakcik pun ustaz pakcik, ustaz Cik Murad, memang pakcik tak boleh, kena jaga status ustaz. Kan, kita tak nak kan, akan timbul fitnah. Pakcik harap macam itulah. Kalau kita
Allah, nanti Ustaz Hakim bagi apa ni? Tak payah buat susah-susah lah. No, katalah macam kita apa, macam Ustaz macam Ustaz Hakim, kita jangan expect macam apa macam Pak Cik buat. Pak Cik dia macam lock sikit lah nak bagi happy. Dah tu Pak Cik tak mau buat apa title Ustaz. Title Ustaz nanti ni apa? Memang Pak Cik pun baru duk belajar, tak ada Ustaz pun. Tak ada Ustaz pun. Baru nak start. Baru nak start. Baru nak start ni. Baru nak belajar nak jadi Ustaz. Tolong doakanlah tuan tu. Tapi kalau macam Ustaz Hakim kan yang nak bagi ni, Pak Cik tak apa, Pak Cik rasa biar macam Ustaz Adli kan, macam Ustaz Syakirin. Kenal kan? Ustaz Syakirin Pak Cik selalu ikut. Biar cara macam tu tak apa. Kita nak follow kan watak seorang ustaz tu. Nak jadi idola kan. Sifat tawaduk kan. Jangan expect jadi macam Pak Cik. Sebab Pak Cik dia tak sama. Pak Cik bukan ustaz. Tengah ustaz. Kalau ustaz pun selalu orang panggil Pak Cik ustaz sebab Pak Cik buat rawatan ruqyah. Rawatan ruqyah ni sepatutnya boleh panggil Pak Cik tabib Cik Murad kan. Tapi jarang orang panggil tabib. Sebab belajar rawatan ruqyah. Pak Cik buat rawatan ruqyah kan. Jadi tu orang panggil ustaz. Ustaz macam cikgu lah istilah ni kan. Dalam bidang perubatan. Bukan daripada bidang fiqh, hukum, Pak Cik tak pandai. Belajar macam basic tahulah, yang tu kita boleh share lah kan. Ustaz Azizul kata kalau setakat basic tak apa, tapi kalau yang berat, kalau tak tahu kita tak tahu. Memang ustaz pun kalau tak tahu kan, ustaz akan kata tak tahu kan. Sebab ilmu ni dahsyat. Ilmu Allah SWT ni umpama yang Pak Cik belajar daripada ustaz Tok Guru kata, dia macam satu lautan besar kan, lautan besar. Ilmu yang Allah bagi kat kita cipu je. Dia macam ni, ambil contoh, celup titik tu, satu titik, yang tu yang ilmu yang kita ada Allah bagi, tu yang kita jadi hebat tu. Macam orang pandai macam Einstein lah kita kan. Einstein itu pun satu titik daripada satu lautan ilmu Allah. Dia punya ni lagi banyak lagi kita tu. Hatta ni yang dapat lebih tu Nabi Khidir alaihissalam, ilmu tinggi tu. Tu yang Allah SWT suruh belajar dekat Nabi Musa alaihissalam kan, pada Nabi Khidir. Ilmu benda yang akan jadi ke depan boleh tahu. Yang tu ilmu dahsyat. Kalau kita dapat ilmu tu, ingat kita kaya. Bayangkan kita kaya. Macam cerita Back to the Future kan. Yang si jahat tu kan. Yang si jahat dia beli, dia dapat buku ekor kan, kuda. Kan dia dapat daripada dia orang lama kan. Dia dapat buku orang future kan. Macam mana dia tu Allah cerita kan. Tapi logik lah cerita dia. Tu dia dapat buku kuda lari kan. And then dia tikam, dia dah tahu dah sekian-sekian hari dalam dia jadi buku tu jadi buku lama lah, buku lama kan. Kira dah lepas punya, dah jadi sejarah kan. Jadi ada date tu. Dia duduk dalam zaman yang zaman yang perlumbaan kuda tu akan menang kan. Sebab dia dah dapat information tu daripada buku daripada masa depan tu, dia dapat. Jadi dia tikam, kena kaya raya. Kaya raya kalau kita dapat tahu ilmu tu kan. Bayangkan ke depan akan jadi macam mana kan. Ke depan saham akan naik kan. Kita dapat ilmu tu kan. Macam Nabi Khidir kan. Nabi Khidir tahu dah. Dengan itu pun dengan izin Allah lah, dengan ilham daripada Allah SWT kan. Seorang anak yatim kan. Anak yatim harta dia di bawah pagar tu, pagar kampung kan. Jadi yang sengit tu,